daripada Allah Ta'ala. Bulan Syawal banyak kita lalai, banyak kita leka. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita semasa kita berhari raya ini. Dan kita minta juga sementara kita masih dalam bulan hari raya ini, supaya Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita dalam bulan Ramadan. Setiap detik dalam bulan Ramadan kita cuaikan, kita lalaikan, kita bazirkan, waktu berlalu begitu saja. Kita minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita minta ditampung oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita mohon agar Allah Ta'ala pandang kita dalam bulan Ramadan. Kita mohon agar Allah Ta'ala pandang amalan kita dalam bulan Ramadan. Kita mohon agar Allah Ta'ala terima apa yang telah kita lakukan, walau sedikit, walau rosak, walau cacat sekalipun. Kita minta Allah Ta'ala terima. Kita minta Allah Ta'ala jangan halang kebaikan yang ada di sisinya, lantaran keburukan yang ada di sisi kita. Minta ampun rida Allah, minta ampun Allah, minta rida Allah, minta tetap iman kepada Allah Ta'ala. Mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila sampai ajal maut kita nanti, kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sambung baca kitab kita sampai muka surat 87. Sampai baik. Turunnya Nabi Isa AS, ya, apabila umat Islam semua dah terkepung di Damsyik, diilhamkan umat Islam yang beriman, betul-betul punya pure beriman, dahlah sedikit. Apabila keluar Imam Mahdi saja, yang tak ikut Mahdi banyak. Tak pandang perlu ikut Mahdi. Bukan dia nak anti tau, tapi tak pandang perlu ikut Imam Mahdi. Why? Nothing wrong. Kita still okay, everything still okay. Makan okay, kesihatan okay, apa semua okay. Siapa ni? Ragu. Yang ada ikut Mahdi. Tahu Imam Mahdi dia ikut Mahdi. Tetapi apabila dalam Imam Mahdi makin diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, keluar Dajjal saja berbondong-bondong keluar, yang dengan Mahdi adalah sikit ya. Kafir dah tu tak ikut Mahdi. Yang bukan ahli sunnah wal jamaah, yang selain yang Nabi mengatakan umat aku berpecah kepada 73 puak. Yang 72 lain memang dah tentu tak ikut Mahdi. Segala yang bukan ahli sunnah wal jamaah, dia pada dia ni Mahdi akidah sesat. Pada dia Mahdi ni apa buat benda-benda bid'ah. Ada ke Mahdi ziarah kubur? Ada ke Mahdi baca maulid? Ada ke Mahdi baca tahlil? Ni bid'ah. Allah, dia tak ikut Mahdi. Kemudian lagi siapa tak ikut Mahdi? Yang dalam yang satu grup ni yang ahli sunnah wal jamaah ikut Mahdi, tetapi yang tidak jujur dalam agama. Disangka dia dapat kedudukan di bawah Mahdi. Disangka dapat something bawah Mahdi. Sekali bawah Mahdi pula diuji oleh Allah Ta'ala bermacam-macam. Imam Mahdi pulanya strict. Imam Mahdi strict tau. Imam Mahdi tak boleh everything semua by the book. Boleh, tak boleh. Syariat, hukum Allah Ta'ala. Takbir dia macam lebih kurang zaman Sayyidina Umar Al-Khattab punya zaman. Begitu ya, Imam Mahdi. No nonsense istilahnya. Istilahnya orang yang nak bertayang-tayang, orang yang nak bermuka-muka, orang yang nak ambil kedudukan dari agama apa semua tu semua got no position. Orang-orang semua nanti dia bawah Mahdi nanti. Di bawah Mahdi, mula-mula dia tunggu Mahdi. Yang grup yang bawa muslimin yang betul Ahlussunnah wal Jamaah, dia tunggu Mahdi. Dia tunggu Mahdi, sekali datang tengok tak sama konsep dengan dia. Kenapa Mahdi tak kasih aku position? Kenapa Mahdi tak kasih aku begini? Kenapa Mahdi buat aku begini? Dia mula tawar hati dengan Mahdi. Tawar hati. Lama-lama dia paling hati dengan Mahdi. Paling hati. Keluar Dajjal keluar saja dia terus paling tadah daripada Mahdi. Ya, paling tadah daripada Mahdi, naudzubillah ya. Yang ahli sunnah wal jamaah yang saya memang, tapi sifatnya tidak sama dengan Mahdi. Itu yang Imam Haddad mengatakan, aku tulis segala kitab-kitab aku ni, kitab tasawuf dia untuk persiapan jumpa Mahdi. Kenapa tu Mahdi kena pakai tasawuf? Sebab Mahdi tu wali Allah, orangnya zuhud, ikhlas, redha. Nak tahu macam mana Mahdi, itulah lebih kurangnya Habib Ali bin Ja'far al-Andalus punya akhlak. Ya, punya akhlak wali Allah, sama semuanya akhlaknya, zuhud, ikhlas, redha, takwa, bikin apa-apa tak pakai gaji, tak ada pakai kedudukan, tak ada ingat nak glamour, tak ada ingat nak upah, tak ada ingat nak apa semua tu ya, tak ada ingat nak position, tak ada ingat nak apa semua. Allah, banyak orang bilang nanti Mahdi datang bawa kekayaan, bawa apa semua. Kok nak belum zaman Mahdi kok nak ada kekayaan? Banyak pula orang zaman Mahdi nanti aku jadi rajanya di sana, jadi rajanya di sini. Kok nak jadi raja? Allah, zaman tu dan akhir zaman tau. Kau ingatkan nak kembali lagi, ingatkan boleh dapat gemilang lagi.
Jangan sangkalah Mahdi dengan orang-orangnya kalau datang semua tu ada beristimewa, bersambut pakai red carpet, semua tak ada. Dia lillahi ta'ala punya maksud. Nanti orang yang tak biasa begini, dia akan tengok Mahdi kok begini, dia paling Mahdi tu zuhud, jadi yang tak sejiwa dengan dia tak akan secocok dengan dia, tak akan secocok dengan dia. Tengok apa ni, macam singkir apa ni, macam tak ada standard apa ni, aku tak diupamakan, tak apa semua begitu, paling tadah daripada Mahdi. Na'udzubillah tadi. Makin sedikit sangat umat Islam, sangat-sangat sedikit umat Islam, sehingga disebutkan seperti kalau ada seekor lembu hitam, hanya satu helai bulu putih. Satu helai bulu putih itulah nisbahnya umat Islam. Kalau kita kena keroyok dengan yang hitam, satu hal juga. Na'udzubillah, yang ditakuti kalau kita bertukar dalam golongan bulu hitam itu. Na'udzubillah min zalik, ya. Takut dari sekarang, ya. Dah mudah, kalau siapa-siapa yang nak berada di bawah Mahdi, dari sekarang lah, bawah Mahdi itu bermakna bawah Rasulullah. Bawah Mahdi itu bermakna dalam golongan orang beriman. Bawah Mahdi itu nampak namanya itu apa dah, husnul khatimah, insya-Allah. Kalau kau tak di bawah Mahdi itu, maknanya jangan kata husnul khatimah. Sebelum khatimah kau dah tak husnul khatimah lagi. Kau dah dalam apa hidup kau dah hidup yang tak baik lagi, ya. Na'udzubillah min zalik, ya. Dari sekarang dah mula betulkan akidahnya. Dari sekarang dah boleh berhenti segala maksiat dan segala dosa semua itu, ya. Semua dah mula ngadap hati. Dari sekarang dah mula zuhud dan taqwa dan redha dan ikhlas kepada Allah dan sabar. Semua tu sifat-sifat mahmudah dah mula ada. Dari sekarang dah boleh tak ada hasad, dengki. Dah tak boleh unjuk meriak dan takabur. Dari sekarang, ya. Dah kena tanamkan diri kita betul-betul untuk waktu itu nanti. Baik, nanti apabila umat Islam dah tinggal sedikit, digerakkan Allah Ta'ala untuk pergi ke Syam, pergi ke Damsyik. Sedikit saja umat Islam. Yang satu tempat lain yang seluruh dunia ada umat Islam tak? Wallahualam, mungkin ada tapi sangat-sangat tertindas. Mungkin ada tapi tersembunyi. Dia lari. Tak dapat join Imam Mahdi di sana, ya. Tak dapat join Imam Mahdi di sana. Sembunyi. Nanti apabila turun Nabi Isa, dia dapat menang, baru dipanggil yang sembunyi-sembunyi semua keluar. Nanti Nabi Isa bacakan senarai. Allah ucap terima kasih kepada fulan. Sebut namanya satu-satu. Sebut nama-nama satu-satu. Terima kasih kerana apa? Bertahankan imannya, mempertahankan imannya, bertahan, tidak ikut dengan Dajjal. Sampai begitu sekali. Itu zaman tu kalau tak jumpa pun tak apalah. Tapi kita tak mau masa cakap tak jumpa pun tak apalah, tak jumpa tak apa. Tapi kalau kita tak jumpa, anak cucu kita jumpa. Ahli keluarga kita jumpa, mungkin kawan-kawan kita jumpa. Jadi sebab itu kita kena pesankan, kena sebutkan. Rasanya macam tak jumpa. Tapi kalau kita tak jumpa, kawan kita jumpa, sahabat kita jumpa. Kita nak biarkan begitu sajakah? Kita pesankan dari sekarang ini untuk mereka yang jumpa, ya. Baik. Nabi Isa alaihissalam akan turun dari atas langit dengan diapit oleh dua malaikat. Dan beliau akan turun di sisi Manaratul Baydha, menara putih di sebelah timur Damsyik. Dimashq. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis. Jadi masjid Damsyik tu, di negeri Damsyik tu, Dimashq, ya. Kita orang Melayu panggil Damsyik. Orang putih panggil Damaskus, ya. Dia banyak tau. Menara-menara, masjid banyak. Kalau bilang, katanya masjid kami lah ni. Masjid kami ni. Ada kata masjid besar Damsyik, ada kata masjid lain. Hampir nak katakan semua tu tidaklah, tapi banyak masjid-masjid di Damsyik sana, di tepi menaranya tu, jadi dia naik menara. Tangga untuk naik menara tu dari dalam menara. Dari luar menara dia orang pasang tangga. Jadi kalau Nabi Isa turun daripada bumbung menara itu, daripada atas menara itu, jadi dia tak masuk tangga menara, turun daripada tangga. Jadi dia orang ada pasang ladder. Menara tu ada staircase, ada tangga naik atas, tapi ada pasang tangga dekat luar. Jadi Nabi Isa turun daripada tangga menara itu. Bukan tangga menara, tangga tambahan dekat luar tu. Didempelkan di tangga itu untuk Nabi Isa. Banyak masjid-masjid sana ada pasang gitu. Kita kalau tengok masjid ini, dan menaranya putih. Sebab Nabi Isa akan turun di menara putih. Jadi mereka masih menara putih. Menara putih yang mana satu, masjid yang mana satu, kita tak tahu. Tapi dia akan turun di menara putih. Manaratul Baydha. Idza ba'atsallahu al-Masih ibn Maryam wa yanzilu indal manaratil bayda syarqiyya Dimashq baina mahruzatain wadi'an kaffaihi ala ajnihati malakain idza ta'ta'a ra'sahu qatar wa idza rafa'ahu tahaddara minhu
Juma, Jumanun kallu'lu'. Lalu Allah Ta'ala mengirimkan, apabila Allah Ta'ala mengirimkan Al-Masih Isa bin Maryam alaihi salam, beliau turun di sisi menara putih di sebelah timur Dimashq, iaitu Damsyik, ya, Syria, dengan memakai pakaian yang dicelup dengan celupan kuning. Beliau meletakkan kedua tapak tangannya atas sayap malaikat. Apabila beliau menundukkan kepalanya, seakan-akan ada air yang jatuh dari kepalanya, seakan-akan berjatuhan butiran-butiran putih laksana mutiara, ya. Itu Nabi Isa akan turun. Korang tengok Nabi Isa turun, Nabi Isa turun. Ketika tu muslimin dah kena kepung betul. Ingat dia daripada awalnya, daripada zaman awalnya, kalau zaman Islam daripada zaman awal perang Badarnya sampai sekarang hari ini, sampai these few more days, sampai the very end, segala orang kufar nak bikin apa, Allah izin, tapi menang tak ada. Perang Badar mereka bikin, boleh serang umat Islam tak? Boleh. Tapi menang tak? Tak. Zaman Portugis, zaman Belanda jajah kita, dia cengkam kita. Cengkam tak? Cengkam, ambil. Tapi boleh hapuskan kita sama sekali tak? Tak boleh. Tetap tak boleh. Takkan berjaya. Kejayaan tak di tangan mereka. Apa dapat buat, boleh. Allah izin. Menang tidak. Sampai akhir zaman. Sampai nanti dia rasa kita dah almost win. Umat Islam dah tinggal sikit. Semua kontrol kita dah kontrol. World kita dah kontrol. Makanan kita dah kontrol. Semua kita dah kontrol. Semua di bawah telunjuk kita semua. Allah Ta'ala kasi gagal habis sekali habis. Paling ultimate punya power ialah Allah Ta'ala. Bawah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengikut pendapat sebagian ulama pula, Nabi Isa AS itu akan turun di Baitul Maqdis, bukan di Dimashq. Walau bagaimanapun, Imam Al-Barzanji telah menghimpunkan kedua-dua riwayat ini dengan menyebutkan bahawa permulaan turunnya Nabi Isa AS di Dimashq. Setelah zuhur, kemudian beliau pergi ke Baitul Maqdis dan menemui Imam Al-Mahdi. Ketika sedang sembahyang subuh pada hari yang kedua, pada waktu sahur, malam itu, tentera Mahdi mendengar satu seruan suci di atas langit yang mengatakan, telah tiba pertolongan Allah Ta'ala untuk kamu. Dia telah dengar apa pertolongan Allah Ta'ala untuk kamu, suara dengar. Ini katanya lah, di setengah tempat, katanya di sebahagian tempat di Indonesia disebut, berapa hari bulan Syawal nanti akan dengar suara seruan. Tak adalah, belum tak ada seruan. Akan seruan bantu itu. Belum lagi, selagi Mahdi belum keluar, selagi itulah Dajjal belum muncul, selagi Dajjal belum muncul, selagi itulah Sayyidina Isa belum turun. Selagi itu belum kau dengar. Kalau kau dengar tu tak tahu seruan apa, baik jangan dengar sekarang. Kalau sekarang dengar tu seruan tak tahu seruan apa, akan seruan daripada langit. Ada orang bertanya sama saya, tunggulah kita tengok apa seruannya. Kalau seruannya tak betul, kita off saja. Kalau seruannya betul, kalau sekarang lah keluar dengan sekeluaran sekalipun, ialah seruan untuk apa? Tobat wahai semua orang-orang yang dah ingkar-ingkar. Itu saja. Seruan yang sesuai untuk sekarang ialah seruan itu. Ya, baik. Seruan ini dengan jelas dapat didengar oleh sekalian tentera Imam Al-Mahdi, sehingga apabila masuk waktu sembahyang subuh dan setelah selesai azan, sembahyang sunat dan iqamat, Imam Mahdi pun maju ke hadapan untuk menjadi imam. Baru saja Imam Mahdi selesai mengucapkan takbiratul ihram, tiba-tiba kedengaran suara salah seorang di antara makmum yang berkata, silakan maju ke depan wahai Rasulullah, iaitu dengan gelaran Nabi Isa AS. Apabila Imam Mahdi mendengar perkataan itu, ia dengan segera mundur ke belakang untuk mempersilakan Nabi Isa AS untuk menjadi imam. Lalu Nabi Isa meletakkan tangannya di antara kedua belikat Imam Mahdi sambil berkata, teruskanlah engkau jadi imam, kerana sembahyang ini telah diikamatkan untuk supaya engkau yang menjadi imam. Lalu Imam Mahdi pun menyelesaikan sembahyang subuh itu dengan sempurna. Dalam hal ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik Imam Mahdi minta Nabi Isa jadi imam, Nabi Isa mengatakan imamukum minkum, imam kamu di kalangan kamu, imam kamu di kalangan kamu, ya. Begitu Nabi Isa tidak jadi imam. Tentang turun Nabi Isa banyaklah imam-imam sudah membincangkan, ya. Dia Rasulullah, dia akan turun. Dia turun sebagai umat Muhammad. Dia turun bukan sebagai Nabi Bani Israel. Ingat, dia turun bukan sebagai Nabi baru selepas Nabi Muhammad.
Dia turun sebagai umat Nabi Muhammad dan dia adalah Nabi sebelum umat Nabi Muhammad. Jadi dia tetap Nabi Muhammad adalah Nabi penutupnya. Tetap Nabi Muhammad tetap penutupnya. Nabi Isa kalau kita pandang dia sebagai Nabi dan Rasul di sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita turun dia sembarang yang kemudian nanti kita pandang dia sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia turun dan dia takbir dengan pakai Al-Quranul Karim. Dia Al-Quranul Karim dan dia akan sembahyang macam sembahyang kita dan dia akan puasa macam puasa kita. Bukan macam sembahyang dan puasa pada zaman dia punya syariat. Dia ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah, seperti yang ada orang sekarang ada dah standby nak jadi Nasrani. Nanti Nabi Isa turun dibawa selamat. Tak ada. Harta Nasrani itu pun akan dibetulkan oleh Nabi Isa akan kesalahan dan kekeliruan mereka itu, ya. Baik, Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam apabila dia turun ikut syariat. Kemudian kita di situ kalau kita ada baca dalam sunat di antara sunat-sunat sembahyang ialah pandang tempat sujud. Pandang tempat sujud. Atau kalau kita sembahyang di sisi Kaabah sekalipun bukan sembahyang bukan pandang Kaabah tapi pandang tempat sujud. Kecuali yang kita tak pandang tempat sujud pada ketika apa? Ketika nombor 1 baca doa kunut. Baca doa kunut Allah mahdina fi man hadait, maka tangan kita itu kita letakkan, kalau kita angkat tangan kita nampak tempat sujud. Maka tangan tu di situ. Jadi kita tak nampak tempat sujud, kenapa? Nak tengok tangan tempat tapangan kita. Dan lagi kita tak pandang tempat sujud bila kalau sembahyang telanjang. Sembahyang telanjang tak ada pakaian semuanya. Sembahyang juga, jemaah juga, tapi semua tutup mata dan sembahyang duduk. Imamnya tak maju ke depan, imamnya hanya satu langkah ke depan dan diwajibkan semua tutup mata, tak tengok tempat sujud. Ya. Satu lagi tak sembahyang tak tengok tempat sujud kalau sembahyang belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Maka pandang belakang Nabi, jangan pandang tempat sujud. Ulama bincang, kalau Nabi Isa turun nanti nak pandang Nabi belakang Nabi Isa ke nak pandang tempat sujud ke? Nak pandang belakang ialah hanya untuk belakang dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Hatta Nabi Isa sekalipun tetap kita akan sembahyang pandang tempat sujud. Jadi siapa yang sembahyang nanti sampai panjang umur jumpa Nabi Isa alaihi salam, kirim salam sama dia, ya. Kirim salam, jemput datang ke Batu Fahad, bikin maulid, sambut besar-besaran, ya. Ketika itu dah menang umat Islam, ya. Keadaan dah sangat-sangat tenang dan tenteramnya, segala hingar-bingar, segala tipu daya, yang segala gejolak, segala kecoh, segala kepo, segala apa semua dah tak ada lagi. Itu semua tu ajak datang Batu Fahad, bikin maulid, jamanlah seadanya apa yang ada saja. Ubi ke, ikan-ikan parit ke, apa semua tu bikinlah simple-simple punya jamuan. Nanti ada rezeki Allah tak datangkan banyak, nanti ayam-ayam semua hutan semua keluar sebelahkan diri semua tu, sembelihkan saja, ya, begitu, ya. Tak susah, rezeki dari Allah banyak. Bikinlah apa-apa yang patut pada zaman itu semua tu. Sambutkan dia datang nanti Nabi Isa alaihi salam, ya. Kirim salam sama Nabi Isa alaihi salam. Kirim salam, bilang dulu tuan, ya wahai Nabi Isa, kita dulu selalu baca kitab awak di sini. Di rumah inilah kita baca. Jemput ajak datang sini. Semua begitu, siapa yang jumpa. Saya rasa zaman tu saya dah tak ada. Yang masih hidup kat sini dalam mungkin 3-4 orang ajalah. Ajaklah kawan-kawan yang lain bawa Nabi Isa datang sini, ya. Jemput dia, persilakan. Baik. Tim ada nak dudukkan dia, saya kasih tahu. Dalam hal ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa bainama imamuhum qad taqaddama yusalli bihim as-subuh إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح فرجع ذلك الإمام ينكس يمشي القهقرى ليقدم عيسى يصلي فيضع عيسى عليه السلام يده في كتفيه ثم يقول له قدم فصلي فإنها لك أقيمت fayusalli bihim imamuhum. Ketika imam mereka iaitu Imam Mahdi telah maju ke depan untuk menjadi imam pada sembahyang subuh, tiba-tiba turunlah, maksudnya datanglah Nabi Isa alaihi salam. Lalu Imam Mahdi cuba mundur ke belakang untuk memberi peluang kepada Nabi Isa alaihi salam menjadi imam pada sembahyang itu. Maka Nabi Isa alaihi salam meletakkan tangannya di antara dua belikat Imam Mahdi sambil berkata, teruskanlah engkau menjadi imam kerana sembahyang ini telah diikamatkan untuk supaya engkau yang menjadi imamnya. Maka Imam Mahdi pun meneruskan sembahyang itu sehingga sempurna. Dan
selagi masih ada Nabi Imam Mahdi, bukan sekali ini saja, selagi ada Imam Mahdi, Imam Mahdi imamnya. Imam Mahdi imamnya, Nabi Isa makmumnya. Imam Mahdi yang guide Nabi Isa apa-apa semua, dia baru turun kan, baru turun, maka Imam Mahdi yang guide dia apa-apa semua. Nabi Isa alaihissalam, Imam Mahdi yang guide. Tapi jadi imam tetap Imam Al-Mahdi. Wafat Imam Mahdi, baru Nabi Isa jadi imam. Ya. Setelah sembahyang subuh, ini berlakulah penyerahan kuasa dari Imam Mahdi kepada Nabi Isa alaihissalam seperti yang disebutkan dalam kitab Qaulul Mukhtasar, muka surat 52, Hashimiyun yadfa'ul khilafata ila Isa bin Maryam. Di antara sifat Imam Mahdi itu ialah beliau seorang Hashimi, turunan Bani Hashim, yang menyerahkan khilafah, kekuasaan kepada Nabi Isa alaihissalam bin Maryam, serah kepada Nabi Isa alaihissalam. Ibn Mahdi, imamnya ialah siapa? Ketuanya Nabi Isa alaihissalam. Semuanya itu serah pada Imam Mahdi bersama dengan Nabi Isa. Tapi Imam Mahdi guide Nabi Isa alaihissalam. Jadi imam sembahyangnya tetap siapa? Imam Al-Mahdi. Ya. Baik. Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal dan bangsa Yahudi dan semua sekali yang bersekutu dengan dia. Sebab apa Yahudi? Yahudi adalah imam orang-orang kufar. Dia adalah imam dia yang awwala kafirin bih. Awal mula kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia jadi imamnya, ya. Dan segala kuncunya. Nanti daripada turunnya Nabi Isa, Dajjal nampak, dia tahu itu dia punya last day. Dia tahu yang dia punya trik selama ini semua dah habis, semua dah tamat, dah tak boleh lagi. Betul, dia orang ni cuba nak pintas tau. Sebab itu ya, orang-orang kufar ni kita tengok ya. Kita jangan tak perasan ya. Sebab itu dia bikin cerita yang namanya Godzilla. Tahu Godzilla? Tengok cerita Godzilla besar. Sebab itu dia bikin cerita yang namanya King Kong. Ini yang setakat yang saya ada tengok lah. Sebab itu dia bikin cerita yang namanya Superman. Sebab itu dia bikin cerita yang saya tak tahu apa nama ceritanya. Satu dunia gempar. Dalam filem tu dah saya tengok, dia punya hero dia orang negro. Siapa tu nama dia? Saya pun tak tahu namanya. Dia punya hero dia. Siapa atau cerita tu? Apa? Amerika punya cerita lah. Hollywood. Wah, dalam cerita tu saya tengok macam ya tau. Orang Jepun, orang India semua tengok. Ada angkasa lepas punya apa tu namanya? Spaceship sebesar-besarnya atas planet bumi ini. Semua orang di bawah takluk dia semua. Di bawah takluk dia semua. Orang Jepun, orang India semua, minta tolong dalam wayang tu lah kita tengok. Datang dia punya hero, datang naik roket, naik kapal terbang, masuk dalam spaceship tu, tembak, meledak, orang semua dapat aman. Habis itu orang putih bikin cerita Godzilla. Dia bikin cerita King Kong. Itu dalam cerita-cerita dalam hati dia. Itulah cerita-cerita dia. Ada something big, ada something besar, ada something powerful yang control. But we can overcome. We can overcome. Dengan kita punya teknologi, dengan kita punya kepandaian, dengan kita punya kepintaran, kita boleh pintas, kita boleh kalahkan. Itu orang punya inspirasi. Itu orang punya jiwa. Keluarlah cerita-cerita King Kong besar gitu pun mereka boleh jatuhkan. Keluarlah cerita Godzilla besar gitu pun mereka boleh hapuskan. Ceritalah yang tadi spaceship yang besar tu, saya tak tahu apa nama ceritanya. Saya pernah tengok dulu sekali. Kita tengok, keluarlah cerita-cerita gitu. Keluar cerita Gremlin. Gremlin tu apa? Ya'juj wa Ma'juj. Keluarnya melata. Ada yang besar-besar macam Shrek. Ada yang kecil-kecil macam Gremlin. Kalau dia keluar buat kacau, buat itu, buat ini semua gitu. Kita tengok ini semua, kita orang dah buat gambarkan. Keluarlah satu cerita. Tak apa, saya tak tahu, tak ingat dulu itu. Mungkin dulu kita tengok televisyen, kita tengok, ini cerita zaman Nabi Isa punya cerita nanti. Orang semua aman damai, tak pandai bohong, tak pandai apa, semua begitu. Semua dia ada bikin cerita. Orang putih ya. Dia bikin cerita semua. Ada something big, tapi dia menang. Ada something big, tapi dia menang. Maka dia bikin cerita macam dia nak bikin cerita itu juga. Dia kan Tuhan boleh dimasukkan dalam babak dia. Dia kan Allah Ta'ala punya kuasa itu boleh dipintas-pintas dengan roket dia. Dia kan Allah Ta'ala yang maha agung, maha hebat. Arash Allah punya. Alam semesta Allah punya. Semuanya sebesar hama pun Allah punya. Dia kan Allah boleh ditrik. Dia kan Allah Ta'ala boleh dikonon. Dia kan Allah Ta'ala punya rencana boleh dipintas. Salah besar. Wahai hamba Allah Ta'ala. Kalah mereka. Nanti bila mereka lihat begitu semua, dia tahu rupanya dia gagal. Dari awal dia dah gagal. Allah Ta'ala beri gambaran seolah-olah macam dia menang. Dia lari, dia nampak Nabi Isa turun, dia lari, dia tinggalkan dia pun semuanya, penyokong-penyokong dia semua tu. Nanti semua baru kalang kabut panggil, Mr. Dajjal, where are you going, Mr. Dajjal?
Tak tahu orang panggil dia apa, tak tahu. Nanti semua, hayo Mr. Dajjal, you going where? Where you leave us? I leave you because it's up to you. You die yourself. I cannot save you anymore. Macam-macam lorat kau dengar nanti keluar sana semua. Mr. Dajjal, Mr. Dajjal, Mr. Dajjal, dia nak selamatkan diri dia. Ketika itulah orang-orang sembunyi sana, sembunyi sini, semua akan berkatakan, wahai mukmin, ni ada orang kafir. Ketika itulah segala senjata mereka no more use lagi. Semua itu sunnatullah, Allah change. Allah Ta'ala change semua senjata mereka, semua tak work. Tekan tak work, tekan tak work. Bikin apa semua tak work, semuanya begitu ya. Yang dia dah pasang macam-macam semua. Dia pasang alat ini di sini, pasang alat ini di sini, pasang alat di sini semua. Dia boleh kontrol, kita remote control semua, dia tekan semua sini, boleh ledak sini, boleh jadi gila, sini boleh jadi tak betul, semua tak akan jadi semuanya pada ketika itu. Semua itu tak akan jadi pada ketika itu. Semua tu dia bingung dan kecoh. Ketika itulah satu-satunya. Ingat ya, Nabi Isa datang bukan pembunuh ya. Nabi Isa adalah menjalankan tugas dengan perintah Allah Ta'ala terhadap adalah orang-orang semua bukan dibunuh oleh Nabi Isa. Maksud bunuh ialah bunuh ya. Tapi orang itu adalah dijatuhkan hukuman oleh Nabi Isa. Ya, dijatuhkan hukuman oleh Nabi Isa alaihi salam. Orang-orang itu semua tu dijatuhkan hukuman oleh Nabi Isa alaihi salam. Kau jangan banyak cakap. Habis kalau orang baik, sekarang kau ingat macam baik, biar baik tak baik kau mana tahu. Ada perintah Allah Ta'ala, Nabi Isa ikut perintah Allah Ta'ala. Habis yang orang banyak-banyak story pula. Habis kalau perempuan, habis budak kecil, itu bukan urusan kau. Tahulah Nabi Isa, kalau kau dah ada akal, perempuan, budak kecil macam mana, takkan Nabi Isa tak ada akal. Dan Nabi Isa apa-apa ikut syarat. Kadang-kadang orang bilang macam Nabi Isa nak disyarat-syaratkan. Nabi Isa macam mana? Kalau dia orang ni macam ada pada zaman Nabi Isa, ada tak guna. Nanti dia syaratkan Nabi Isa. Nabi Isa jangan lupa ini tau, macam dia lebih pandai daripada Nabi Isa. Nabi budak kecil, orang perempuan Nabi Isa bunuh juga ke? Nabi Isa bunuh juga ke? Kau macam nak bela-bela pulanya dari sekarang ni. Dia belum turun lagi, kau dah nak membela-bela orang jahat pulanya semua tu. Dia tahulah apa yang patut dia tindak, apa yang patut dia tak tindak. Dia datang ikut bawa syariat Allah Subhanahu Wa Taala dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kau pulanya boleh macam-macam nak question mark? Kau ikut saja arahan dia. Sudah, jangan sampai kau pun dipenggal oleh dia nanti. Na'udzubillah ya. Jadi itu Nabi Isa alaihissalam apabila turun nanti. Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal dan bangsa Yahudi dan segala kuncu-kuncunya dan anak buahnya yang merupakan majoriti penduduk dunia. Nasrani tak masuk Islam. Nasrani tidak. Why? Nasrani kufar. Tapi dia ada satu good point. Dia tu apa? Ada sebahagiannya dia tak tertipu. Sebahagian good point dia, ada satu lowongan dalam hati dia, ada satu empty space, iaitu dia tak fill up dengan taat pada Dajjal. Taat pada Dajjal punya sistem. Walaupun dia kafir, tetapi kerana dia empty from Dajjal punya, nak taat pada Dajjal, nak patuh pada Dajjal, Allah Ta'ala masukkan iman. Mukmin, tapi ada satu kosong dalam hati dia itu tentang full kepercayaan pada Allah Ta'ala. Dia ada pasang kepercayaan kepada Dajjal dan kunci-kuncinya. Na'udzubillah akan jadi pengikut Dajjal. Nasrani walaupun kafir, jadi dia punya kuncinya tu ya, jangan kau sangka Dajjal is small matter ya. Kafir sekalipun, kalau reject Dajjal, Allah beri iman. Mukmin sekalipun, patuh Dajjal, Allah Ta'ala cabut iman. Itu dia punya cara fikirkan konsepnya ya. Nasrani, kafir sekalipun, tak patuh Dajjal, Allah kasih iman. Mukmin, patuh Dajjal, tunduk Dajjal, jadi lembut cucuk hidung pada Dajjal, Allah Ta'ala cabut iman. Begitu ya. Jadi kena Dajjal ini adalah kunci iblis ya, partnership dengan iblis. Meeting berkali-kali dia. Setelah itu Nabi Isa AS mengajak tentera Imam Mahdi untuk menyerang Dajjal. Apabila Dajjal itu, Nabi Isa bilang ya, apabila dia turun, dia tengok apa umat Nabi Muhammad kan, tengok banyaknya macam hawariyin aku. Hawariyin itu adalah umat Nabi Isa yang tolong Nabi Isa. Banyaknya macam hawariyin aku, orang akhir zaman. Jadi Nabi kita mengatakan ya, umat aku ni macam hujan. Tak tahu mana yang lebih baik, awalnya ke akhirnya. Hujan kadang awal baik, turun lebat sejuk, tengah-tengahnya kadang banjir, kadang kecoh, kesudahnya pun baik, bertumbuh tanam-tanaman. Jadi umat aku awal baik, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, akhirnya Nabi kita boleh tanya tak mana lebih baik, awal ke akhir?
pada akhir zaman, dengan di situ Rasulullah tak bersama dengan kita, di situ Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tak bersama dengan kita, di situ Dajjal ada bersama dengan kita, tapi dia dare to fight dia tu. Tak akan besar punya perjuangan. Kalau setakat zaman dulu mereka hadap siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Sekarang umat akhir zaman, dan mereka ada bersama dengan mereka Sayyidina Umar. Mereka ada bersama dengan mereka Rasulullah. Tapi akhir zaman tak ada bersama dengan kita Rasulullah. Dan kita hadapi bukan setakat Abu Lahab, Abu Jahal. Kita hadapi siapa? Dajjal, sebesar-besar punya sumber fitnah. Allah, takkah itu istimewa tu namanya umat akhir zaman. Jadi di kalangan grup ini, sebab itu dari sekarang dah boleh kena strict ya. Dari sekarang kena strict ya. Sebab kalau Mahdi tu sebutnya tentera Mahdi. Actually siapa tahu pengikutnya lah. Tapi kerana semua tu ada berjuang dengan besar ataupun kecil contribution mereka, maka disebut sebagai tentera Imam Mahdi. Walaupun kau tengok dalam sana tukang kesat kain aja tu pun kiranya tentera Mahdi. Lepas tu dia punya strictnya kena strict, military punya strict. Military punya strict ya. Very tegas sekali ya, very tegas. Istilahnya tak ada main-main punya cerita ya. Istilahnya no nonsense habis cerita. Apabila Dajjal melihat Isa alaihi salam, maka hilanglah segala kekuatan dan kesaktiannya. Habis semuanya, luput semua itu. Sihirnya semua batal gugur ya. Sihirnya semua batal gugur. Zaba kama yadhubul milhu fil ma, artinya luluhlah, iaitu larutlah Dajjal seperti luluhnya garam ke dalam air. Cair dia, cair. Garam dalam air kan terus cair begitu kan. Begitu, cair dia. Panik ketika tu, dia tahu dia dah last. Dia tahu bahawa sini dia tak boleh menang. Dia tahu cerita King Kong dia, cerita Godzilla dia kali ini, hero tak boleh menang. Hero kalah. Dan dia tahu bahawa sini dia bukan hero. Bukan hero. Dia tahu bukan hero. Saya kalau tengok cerita-cerita King Kong, cerita Godzilla, saya tengok ini orang ya tau. Dia rasa dia boleh menang. Dia create something big, we can win. Something big, we can achieve. Something big, at last we win. Dengan Allah dia nak di King Kong kan. Dengan Allah dia nak di Godzilla kan. Tahu Godzilla ya, di cerita Godzilla tahu kan, Godzilla. Begitu ya. Saya kalau tengok cerita-cerita tu, saya tengok, oh ini konsep pemikiran mereka. Ini yang ada dalam otak mereka. Ini ada yang dalam otak mereka. Ya, baik. Maksudnya hilanglah segala kekuatan dan kehebatannya, kerana Dajjal sendiri tahu bahawa Nabi Isa bin Maryam lah yang akan membunuhnya. Dia tahu, betul lah dah datang yang nak bunuh aku, datang. Seram tak? Seram. Macam orang kalau ada kebal ya. Ada orang ada kebal. Dia ambil ilmu kebal. Tapi mesti ada apesnya, ada dia punya yang menewaskan dia. Yang orang dia kebal tapi tak boleh kena bambu runcing. Kalau kena bambu runcing, dapat bambu runcing dia takut. Yang ada orang harimau, singa, garang, tapi dia tak boleh nampak kayu tas. Nampak kayu tas saja dia takut. Ada, mesti ada begitu ya. Macam nyamuk dengan semut. Dia nampak sheltok aja dia takut. Umpamanya dia tahu itu yang mengalahkan dia ya. Dia tahu itu yang mengalahkan dia begitu ya. Dia tahu itu yang mengalahkan dia. Tu. Apabila Dajjal dia dah so powerful, semua tunduk di bawah dia. Orang alim tunduk di bawah dia. Orang-orang yang pegang-pegang agama tunduk bawah dia. Na'udzubillah, ya Allah, palingkan hati kami daripada dia, ya Allah. Hanya Kau dapat selamatkan kami, ya Allah. Maka boleh begitu saja, dia dah rasa dia dah so powerful, tiba-tiba last dia tahu. Ini pula akan menundukkan dia. Lari dia tahu dia punya yang menewaskan dia sudah muncul dan dia akan sudah habis tamat, dia punya tempohnya sudah habis tamat. Ya. Nanti yang masih hidup ya, kembali sucikan barit raja ni ya. Kembali sucikan, bersihkan. Sebab mereka buat kecah banyak, mereka buat kotor banyak. Kotor akidah paling tentu. Kotor pahaman dah tentu. Kotor pemusuhan antara kita dah tentu. Nanti yang masih hidup, semua kembali ukhuwah ya. Baca maulid Diaul Lami' ya. Kemudian baca maulid Diaul Lami'. Walau berapa yang tinggal. Baca maulid Diaul Lami', baca ratib atas, baca ratib hadat. Tak syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, begitu. Dalam kitab Al-Isya'ah, Imam Al-Barzanji ada menyebutkan bahawa Dajjal, walaupun ia telah mengetahui bahawa ia akan dibunuh oleh Nabi Isa AS, namun ia sempat juga membuat helah untuk menipu Nabi Isa AS, seperti helahnya sudah tidak berarti lagi.
Dia sudah tidak lagi. Dia bilang apa tahu? Dan last, dia bilang orang, sembayang. Nak dia kan dia baik, dia suruh orang sembayang. Dajjal suruh orang sembayang. Dia orang tengok, dia baiklah, dia suruh orang sembayang. Pembohong. Dia pun tak ada orang sembayang. Orang-orang jahat begitu tu. Kon-kon dia suruh orang sembayang. Taat pada Allah. Padahal dia sendiri dah kepada Allah Ta'ala. Sama juga katanya. Daripada chipnya Dajjal sampai anak cucunya sama PL-nya. Suruh orang buat baik. Tapi sebetulnya buat baik itu sampel. Biar orang kan dia baik. Dia suruh orang buat baik. Padahal niatnya bukan kerana Allah Ta'ala. Kerana for his own self. For his own purpose. Tetapi disuruh orang baik. Imam Al-Barzanji menyebutkan bahawa ketika Dajjal mula melihat Nabi Isa AS pada pagi hari itu, iaitu setelah berlalu lebih kurang 3 jam dari terbitnya matahari, dia cepat-cepat berkata kepada tenteranya, Aqimus salah. Semayang. Kok baik? Kok baik? Dia dah boleh sembahyang, nanti Nabi Isa tak bunuh sebab sembahyangnya pun palsu. Bukan real punya sembahyang. Artinya ikamatlah sekarang. Kita mahu mendirikan sembahyang. Maksudnya mari cepat ikamat untuk kita dapat sembahyang berjemaah bersama dengan Nabi Isa AS. Pura-pura pembohong dia punya. Itu padahal dia penipu ya. Lalu Dajjal berkata kepada Nabi Isa AS, wahai Nabi Isa, telah diikamatkan kita sembahyang berjemaah. Nak sembahyang jemaah dengan Nabi Isa konon nak bawa Nabi Isa. Sembahyang punya pembohong pura-pura semua tu ya. Begitu ya. Istilahnya apa tahu? You cannot beat them, join them. Dia tahu dia tak boleh menang dengan Nabi Isa, konon nak join sembahyang sama-sama. Pembohong. Dengan perkataan itu Dajjal seakan-akan menunjukkan iltizamnya, iaitu keteguhan pendiriannya dengan ibadat sembahyang, supaya Nabi Isa AS menyangka bahawa ia bukan Dajjal yang dicari-cari oleh Nabi Isa AS. Nabi Isa kenal lah. Nabi Isa kenal ya, macam mana pandai dia punya pembohong ni nak trik dia ya. Sebenarnya hilah Dajjal ini sangat lemah sekali dan menunjukkan atas kebodohannya sendiri tentang waktu ibadat sembahyang itu sendiri. Dah duha hari ni kau nak suruh sembahyang, suruh ikamat. Apa asal dia jenis orang tak sembahyang kan? Sembahyang. Isa tengok, sembahyang apa kau? dah pukul 3 jam ni, dah 8 pukul 9 baru nak sembahyang. Subuh pukul 6, ada pukul 7, 8, 9, pukul 9, pukul 10, sembahyang apa kau? Baru kemat nampak saja tak erti sembahyang. Dia punya bodoh dia tu, pura-pura tu palsu dia, nampak sekali. Betul tak orang-orang kalau yang palsu ni dia suruh orang buat baik tapi nampak dia punya palsu. Jangan kau nak konon dah istilahnya ya. Nampak kau punya kepalsuan dia. Sembahyang apa yang mahu dikerjakan oleh Dajjal ketika itu? Sedangkan sudah berlalu 3 jam dari terbitnya matahari. Lebih kurang pukul 9 pagi. Ini menunjukkan bahawa Dajjal itu sendiri tidak mengetahui waktu sembahyang fardu dalam Islam. Dia bukan orang Islam. Dia dengan betul orang Islam sembahyang, dia pun nak sembahyang. Orang Islam sembahyang, dia pun nak sembahyang. Saya pernah nampak tu, satu orang. Dia datang, kalau bulan puasa, kan banyak daripada orang pada negeri-negeri lain datang. Ini sebab PKP ni tak nampak. Datang daripada negeri sekian. Kami punya negeri banyak susah, kami punya negeri nak bikin madrasah, perlukan ini, nak yatim, tunjuk gambar, tunjuk ini, minta itu, semua gitu. Kalau susah sangat kau datang sini kan pergi tambang, beribu-ribu juga kan. Baik tambang kau tu, kau bikin kecil madrasah kau datang sini bikin apa? Jadi dia sangkingkan nak tunjukkan dia ni potong cerita sikit lah. Sangkingkan nak tunjukkan dia punya real macam orang soleh. Siang-siang Ramadan, dia rasa siwak tak tinggal ke sana, kemari dengan siwak begitu. Dia ikut pesin orang-orang Mekah. Orang Mekah kan gitu kan. Kau tengok orang Mekah ketika waktu sembahyang. Dan ketika kau tengok tu ketika tak bulan puasa. Pakai sirban merahnya, tasbih di tangan dan siwak. Senantiasa sekejap siwak. Sekejap siwak. Ini bulan Ramadan tak pakai siwak. Dia macam inilah, pukul 9 dah tak ada kamat. Jadi orang tu dia punya nak sangkingkan nak tunjuk macam aku ni daripada orang Arab lah punya pesin. Kau tak tahu kita pula anti-Wahabi punya pesin ya. Siwaknya. Panggil dia, saudara. Dia cakap Arab dengan dia lah. Ni bulan puasa, siwak tak semena-mena bulan puasa, makruh hukum. Ya ke? Taruh poket. Masa dia tak reti hukum punya orang. Dia nak tunjuk sampel tapi tak kena punya sampelnya, tak kena. Sama lah macam nak tunjuk alim. Ukur pakai serban. Tak boleh. Ukur pakai serban boleh tak? Saya ni nak jadi warak. Saya ukur pakai serban. Boleh tak? Apa asal kau tak tahu apa syarat pakai ihram tu macam mana? Sebab tu pantang larang dalam pakai ihram. Ini lah Dajjal.
Pukul 9, kamat. Semayang habis. Makin nampak kau punya pembohong. Kamat apa? Pukul 9. Dia tak tahu pun syariat dalam Islam. Nak terikkan orang. Begitulah orang kalau nak terikkan orang, nampak dia punya pembohongan dia. Ya. Pembohong. Nabi Isa AS telah mengenali Dajjal mengikut sifat-sifatnya yang telah diberitahu oleh Allah Ta'ala. Oleh kerana itu, beliau tidak dapat ditipu oleh Dajjal. Dan beliau tidak ragu-ragu menjawab ucapan Dajjal itu. Nabi Isa AS berkata, Ya adu Allah, za'amta annaka rabbul alamin, faliman tusalli, inna li fika darbatan lan tasbiqani biha. Artinya, wahai musuh Allah, engkau telah mengatakan bahawa engkau adalah Tuhan serta seluruh sekalian alam. Maka engkau nak sembah siapa lagi dalam sembahyangmu? Kau dah bilang kau Tuhan, habis kau nak sembah siapa? Kan kata pembohong tu namanya. Baik. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menentukan bahawa aku akan membunuh engkau dengan satu tikaman yang tidak mungkin engkau terlepas daripadanya dan tidak mungkin engkau terlebih dahulu membunuhku. Pegang ini baik-baik. Macam mana pun dia pasti jatuh. Maka kau jangan bersandar dengan orang yang akan jatuh. Pegang ini baik-baik bahawasanya Dajjal itu ada. Dan dipembohong dan dilicik. Nabi Isa pun cuba nak ditipukan dia. Malaikat pun nak ditipukan dia. Dan jangan kau sangka dia baik sangat semua tu. Asal baik saja kau ingatkan tu baik. Kau tengok betul-betul punya baik, kata betul-betul tak punya baik. Ketika itu Dajjal cuba melarikan diri. InsyaAllah akan kita sambung baca pada pertemuan akan datang. Ya. Dia cuba nak lari tau. Kalau jumpa Nabi Isa, kirim salam ya. Jumpa Imam Mahdi, kirim salam. Bilang saya kirim salam. Kita baca sedikit tahawak semua dulu. Tabah yang sabar ya. Ada ujian Allah Subhanahu Wa Taala pada zaman itu.